Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian berdiri untuk salat, basuhlah wajah kalian. Basuh wajah. Makcik-makcik, basuh baju macam mana? Calik-calik je kat baju tu? Ambil sabun, calik. Betul? Tak ada kan? Basuh? Kena basuh. Jadi sekarang ini, walau apapun, siapapun yang berkata tentang ibadah, walaupun masyarakat mengatakan ibadah harus begini, tetapi harus disimak kembali Al-Qurannya mana, Al-Hadisnya mana. Kerana ini adalah alat pengukur untuk kita mengetahui sesuatu itu ibadah atau tidak. Kerana ini hati-hati. Sebab kalau Ustaz, tak payah pening-pening lah Ustaz, orang masjid buat macam tu kami ikutlah. Kalaulah kita berfikir kita meletakkan syurga neraka kita kepada orang sekeliling, betul kan? Sekarang ni kata, orang kat masjid buat dah betul-betul lah, masyarakat umum buat betul-betul lah. Kami kemarin sempat singgah di Syria. Orang di Syria rata-rata solat sehari semalam 3 kali. Kalau kita meletakkan, tak mungkin masyarakat salah, tak mungkin sekeliling kita salah, tak mungkin surau-surau masjid-masjid salah. Kalau kita ditakdirkan lahir di perut seorang ibu di tanah Syria, bolehkah kita tak mungkin di Syria ini salah? Padahal Syria sebahagian tanah Syam. Boleh tak kita gunakan hujah begitu? Tidak boleh. Sebab itulah Rasulullah SAW menerangkan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Tak kiralah di mana pun situasi apapun, Rasulullah SAW sudah memberi alat pengukur. Nak sesuatu ibadah, Quran sunnah, Quran sunnah. Benar kan? Di sini solat 3 kali. Isteri minimum 3 hari kontrak. Rata-rata. Bolehkah kita kata begitu? Kemarin sahabat kami di Indonesia, seorang doktor, ada seorang pelajar pendidikan Islam, berpurdah hitam, purdah habis. Purdah dia bukan nampak mata lagi, pakai selubung lagi, pakai tirai lagi. Sangat-sangat mutawalik. Bila diperiksa, datang ke hospital, tengok ada penyakit yang sangat kritikal. Ambil buat tesis semua, tempoh waktu lagi, datang kembali nak bagi keputusan penyakitnya apa. Doktor berbelit-belit nak bagi tahu penyakit dia apa. Budak ini baru sekitar umur 19-20 tahun, sudah mengalami penyakit siflis. Siflis ini hanya terdapat pada pelacur sahaja yang bertukar pasangan hubungan lelaki perempuan. Sahabat saya dah mula dapat kesan ini adalah aliran Syiah. Sebab Syiah kontrak 3 hari. Sekarang ini ada yang terbaru, kiraan jam. Kahwin kira jam. Kita kahwin 3 jam saja, lepas habis. Dan hati-hati, Malaysia sudah menular habis. Semua di universiti sampaikan, boleh dikatakan sebahagian majoriti universiti ada kelompok mereka. Dan kalaulah kita katakan kita serahkan syurga neraka kita ini pada masyarakat umum untuk mendidik. Sebagai satu contoh, pertama kami selepas saya lepas SPM, keluarga hantar belajar ke Indonesia 4 tahun ke 5 tahun. Ada satu perkumpulan di Jawa Timur. Mereka ada satu malam, mereka akan berselawat, berzikir. Pelik tak? Tak pelik lah. Biasalah setiap malam orang berselawat dan berzikir. Tapi peliknya mereka ini berselawat, berzikir sambil menulis huruf-huruf dalam salawat, dalam berzikir menggunakan bentuk tubuh badan mereka. Penuh satu masjid. Kalau dia kata Muhammad, dia akan buat mim, ha, dal. Faham tak? Dia akan buatnya sampai nampak satu masjid bangun semua, penuh. Lepas tu semuanya bergerak sambil berselawat. Dia kata badannya juga turut menulis perkataan itu. Dan kita kalau katakanlah kita lahir di sana, kebiasaannya daripada kecil kita kenal itu, bolehkah kita kata itu sebagai ibadah? Tidak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kita beribadah harus ada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pertama yang difahami. Termasuk begini,
Selalunya kebiasaan kita, kalau nak makan ubat, kita baca apa? Bismillah. Selain Bismillah, ada yang berselawat. Berapa kali? 3. Lagi. 7. 14 ada? 18 ada? 21? 31? Berselawat adalah tuntunan daripada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalam disiplin ilmu Islam ada 2 unsur untuk meletakkan satu-satu peribadatan. Sebagai contoh, ulama meletakkan ada disiplin ilmu. 1, zamani. 2, makani. Makani, makanan. Betul? Zamani, nama penyanyi. Betul? Kumpulan slang. Betul kan? Betul tak? Nama Zamani. Zamani fi makna zaman. Zaman maksudnya masa. Masa maksudnya waktu. Makani, makanan. Bukan. Makani, tempat. Ibadah, contoh ya, sebagai satu contoh. Boleh tak hari ini saya tak bertanya? Ini bertanya ya. Kena jawab. Jangan saya tanya pun mukanya ketat. Saya tak tanya pun mukanya ketat. Ni tak tahu bertanya ke tak bertanya. Saya tanya ni. Seandainya katakanlah di Malaysia, contoh ya, jangan salah faham. Kita mampu membuat satu kawasan seperti mana Masjidil Haram. Kemudian kita bangun sebiji rupanya seperti Kaabah. Betul? Lepas tu kita tak perlu sekarang ini, kan sibuk susah kan. Kalau daftar kat tabung haji 2025 baru pergi haji. Betul kan? Kalau sekarang daftar 10-15 tahun pergi haji. Duk pening-pening susah nak dapat kuota haji. Kita buat je Tanah Haram di Malaysia. Kita buat saja Masjidil Haram di Malaysia. Kita letak Kaabah di Malaysia. Boleh tak kita haji kat Malaysia? Kenapa tak boleh? Sebab ada unsur makani. Ibadah itu hanya boleh dilakukan pada satu tempat. Ada disiplin tempatnya. Begitu juga sebagai contoh. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Kenapa tak boleh? Sebab ada unsur makani. Ibadah itu hanya boleh dilakukan pada satu tempat. Ada disiplin tempatnya. Begitu juga sebagai contoh. Faham kan tentang makani? Tak boleh suka-suka buat tempat itu mengikut fahaman kita. Bagus ni. Bagus. Memudahkan. Kalau pergi haji, cuma 1% saja orang Malaysia dapat pergi haji ke Mekah. Kalau kita buat Mekah di Malaysia, semua orang boleh pergi. Murah lagi. Baik kan? Kenapa tak boleh pula? Sebab ada unsur makani. Zamani, masa. Baik. Boleh tak? Ni dah duk semangat ngaji pagi ni. Saat ni dapat apa ni pun saya tak tahu. Malam sekarang duk sangat nak bersyukur. Malam ni kita solat tarawih ramai-ramai. Apa pula tak boleh? Solat tarawih buruk ke? Siapa kata solat tarawih buruk? Betul kan? Solat tarawih yang paling-paling kita tunggu setiap tahun kan? Solat malam dah malas tunggu tarawih. Kenapa tak pergi tarawih malam ni? Bukan masanya. Tarawih bila? Bulan mana? Bulan Ramadan. Itulah contoh, setiap ibadah ada tempatnya, ada masanya. Berselawat ketika makan ubat, baik, bagus.
ada contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Itu saya tak tahu ada ke tidak, wallahu alam. Tapi saya nak tanya, sebelum kita buat harus tahu ilmunya. Tadi sudah dikaji. Taratu fikum amrayni lan tadillu ma tamassatu bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat pegang dua perkara ini, Al-Quran dan Sunnah. Sekarang ni nak makan ubat, nak baca doa. Doa apa nak baca? Kalau bismillah ada tuntunannya kan. Sebelum makan apa-apa, dekat sini ada nanti. Bacalah bismillah. Ini nak makan ubat. Wah, aku dengar ada orang suruh berselawat. Boleh tak kita ambil? Tak boleh. Walaupun baik, walaupun bagus, selagi tidak disimak, ada atau tidak dalam Al-Quran, ada atau tidak dalam As-Sunnah. Sekarang ini cuba buat, tuan-tuan dan puan-puan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua yang ada di sini dilahirkan Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi adalah untuk beribadah. Walaupun dah jadi suri rumah tangga, walaupun dah pencen, walaupun tak tahu apa, tapi Allah tidak ada tujuan lain, tidak ada matlamat lain mewujudkan kita di dunia kecuali untuk ibadah. Jadi jangan mudah-mudah, jangan senang-senang letakkan diri kita, serahkan diri kita kepada masyarakat untuk kita beribadah. Kena berhati-hati, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi satu contoh. Katakanlah kita ni berpuasa. Contoh ya. Lepas tu azan pukul 7.30, dah pukul 7.20, lagi 10 minit nak buka. Cari kedai makan tak jumpa, cari apa semua tak ada. Yang nampak kedai barbecue, kedai orang Cina jual sup babi. Boleh tak nak buka puasa ni? Duduk kat sana, makan kat situ, boleh tak? Kenapa tak boleh? Sebab babi haram, tak boleh. Orang Melayu kita bab khinzir, bab babi sangat terror, haram, tak boleh. Masuk kedai Cina pun tak boleh, sedangkan orang Cina tu orang Islam. Sampaikan mutawarid ya, nampak ada orang sampai putih, tak boleh pergi makan kedai dia. Bagus. Tetapi boleh tak kita bawa sifat berhati-hati itu dalam ibadah-ibadah yang lain? Makan babi itu adalah duduk dalam syariat, bukan tak boleh makan babi, betul? Tak boleh makan khinzir. Kita hati-hati. Makan kedai Cina pun tak ada, minum kedai Cina pun tak ada. Sebab kita hati-hati, takut termasuk unsur babi, termasuk unsur khinzir. Kenapa? Itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kat rumah beribadah, solat, zikir, tak pernah pun berhati-hati ada atau tidak perintah dalam Allah, ada atau tidak rujukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Double standard, talam dua muka, berat sebelah. Unsur babi diberikan perhatian, unsur solat tak dipedulikan. Jadi sekarang ini cuba tanya pada diri kita sendiri, selama ini kita salat, apakah salat kita sudah mengikut ketentuan Al-Quran dan Sunnah? Hari ini kita akan cuba simak benda ini. Tapi sebenarnya sebelum buku ini dikaji, kalau kita terus baca buku ini tanpa kefahaman kenapa, mengapa harus merujuk buku seperti ini, dia tidak akan membawa maksud apa-apa. Nanti pergi kedai, ada buku semua boleh beli. Buku di pasaran juga, ada perkumpulan Syiah menyampaikan buku di pasaran. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan simak di YouTube, simak di Facebook, yang tahu Facebook lah ya, simak di mana-mana artikel, ada satu hadis. Hadis ini sangat bagus kalau diukur mengikut kepala manusia. Hadis ini berbunyi begini. Maksudnya lah, saya pun tak hafal dia punya matan Arabnya. Kata dia, Saidina Ali jangan keluar selagi tak dengar habis, takut nanti salah faham tentang hadis ini. Kena katamkan dulu. Saidina Ali bersama Fatimah Az-Zahra mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, benar-benar menangis, sampaikan menitis air matanya di bawah janggutnya. Bertanya Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wahai ya Rasulullah, kenapakah engkau menangis sampai begitu benar-benar menangis? Kata Rasulullah SAW, aku teringat ketika aku dibawa Isra Mi'raj. Di sana aku diperlihatkan neraka, dan neraka macam-macam wanita diseksa. Ada wanita yang diseksa digantung rambutnya di bawah api neraka sampai mendidih otaknya. Kemudian ada wanita yang digantung buah dadanya, lidahnya, kepalanya dituang dengan tembaga yang cair sehingga menampakkan tengkorak kepalanya. Ada wanita digantung kakinya, tangannya diikat di belakang, kemudian dibagi kala jengking dan ular. Ada wanita yang makan tubuh badannya, habis tubuh badannya makan isi perutnya. Ada wanita yang berkepalakan khinzir, berbadankan keledai. Ada wanita yang rupa parasnya seperti mana anjing. Kemudian bertanya Fatimah, ya Rasulullah, wahai ayahku, kenapakah wanita ini disiksa sedemikian rupa teruknya? Kata Rasulullah SAW, wanita yang digantung rambutnya di bawah api neraka sampai mendidih otaknya adalah wanita yang menampakkan rambutnya kepada yang bukan mahramnya. Wanita yang digantung buah dadanya, lidah, kepalanya dituangkan dengan tembaga yang cair sampai nampak tengkorak kepalanya adalah wanita yang mengotori tempat tidur suaminya, berarti berzina, berurusan dengan lelaki yang bukan mahram dengannya. Wanita yang digantung kakinya, tangannya diikat di belakang, dibagi kala jengking dan ular adalah wanita yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Wanita yang makan badannya, habis daging badannya, makan isi perutnya adalah wanita yang salat tapi tidak mempraktikkan salatnya. Wanita yang berkepalakan khinzir, berbadankan keledai adalah wanita yang suka mengumpat, suka cerita keburukan orang lain. Wanita yang seperti mana anjing adalah wanita yang membenci dan memfitnah suaminya. Hadis itu semua hadis maudhu yang dibuat oleh Syiah. Kalau kita tak tahu, semua mengambil, semua sebar-sebarkan hadis tadi itu. Bagus tak? Bagus, tapi dalam Islam matabat palsu. Hadis itu tidak boleh dipakai langsung. Boleh disebarkan dengan menunjukkan kelemahannya, kebatilannya. Kalau kita tengok, oh insaf sekejap, betul tak? Tapi benda itu palsu, tidak boleh diamalkan, haram, dosa, jelas. Sebab itulah, walaupun di situ ditulis, siap tulis perawi hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini kerja-kerja zindik, kerja-kerja perosak hadis yang kita terkadang-kadang duk nampak je Islam cekuk, duk nampak je Islam ambil, duk nampak je bagus makan. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, yang kita terkadang-kadang duk nampak je Islam cekuk, duk nampak je Islam ambil, duk nampak je bagus makan. Hati-hati, Al-Quran As-Sunnah, Al-Quran As-Sunnah. Sebab itulah kenapa kami bawakan buku yang sangat-sangat kecil ini. Kerana minimum kalau ingin pergi ke kedai mencari buku, walaupun kita tak kenal ini Abu Muhammad Ibn Salih bin Hasbullah ini siapa tak? Siti Nurhaliza kenal? Kenal tak? Kenal. Ini kenal tak? Tak kenal saya. Untuk melihat satu-satu kitab, rujukannya benar atau tidak, pertama kita kena tengok kitabnya secara asas. Kalau nak cari detail, sahihnya, rojihnya, kitabnya, rujukannya, kita tak tahu. Betul tak kan? Kita susah nak faham. Sebab saya kata, kitab ini kalau habis kitab ini, nanti nak cari kitab lain, mana nak cari kitab lain? Ini cuba cari bagi kunci ilmu, boleh merujuk minimum walaupun tak tepat sangat. Tapi jangan ambil saja bahan bacaan, jangan ambil saja kitab, ada amalan baik kita ambil, kita amal. Faham kan?
Ini yang kita khawatirkan, kita takutkan. Ya, yang kita khawatir dan kita takutkan. Kalau tengok dalam kitab ini, sebab kita sekarang ini masih membahaskan jangan ambil sesuatu peribadatan yang tidak ada rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, makcik-makcik, pakcik-pakcik, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, saya lihat di sini ramai umur-umur arwah ibu saya. Ibu saya tu nak hantar saya pergi belajar perjuangan, hantar pergi belajar, degil sangat. 3 kali lari daripada Ma'had. Kira betul saya. Tapi dia tidak sempat melihat saya mengajar. Tidak sempat. Jadi kalau tengok orang sebaya dengan ibu, Allahu Akbar. Baik. Sensitif lah pula. Apa ni? Subhanallah. Kalau kita pandai-pandai mengatakan itu ibadah, sebahagian guru-guru kami, ulama-ulama menerangkan kita ini menolak kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan sebahagian ulama mengatakan kita menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bohong kalau kita pandai-pandai ambil ibadah yang tidak ada rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Baik, untuk penjelasannya saya terangkan begini. Allah adalah Tuhan Rabbul Alamin, bukan? Betul kan? Dan dia ada utusan di bumi untuk menyampaikan risalahnya, kata-katanya. Ada wakil, betul tak kan? Wakil rakyat, betul kan? Ada wakil. Jadi Allah ada wakil di dunia untuk menyampaikan ajaran risalahnya. Kalau dalam Islam, risalah Allah adalah Al-Quran. Tetapi kalau sampai kita di dunia sekarang ini ibadah, kita tahu ibadah itu tidak ada Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah. Tapi kata kita, walaupun tak ada dalam Al-Quran, walaupun tak ada dalam As-Sunnah, ini baik, ini bagus, ini manfaat, terbukti berkesan, jadi bolehlah dipakai. Berarti kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak amanah dalam menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama mengatakan begitu. Kalau kita mudah-mudah saja nak ambil satu ibadah, walaupun tak ada daripada Nabi, walaupun tak ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kata tak apa, yang penting ini baik. Ini berarti kita sudah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak amanah ketika menyampaikan risalah Allah. Terlepas pandang perkara yang baik tidak dimasukkan dalam Al-Quran, tidak dimasukkan dalam As-Sunnah. Begitu hukumannya ketika mengambil sesuatu ibadah yang tidak ada rujukannya daripada Al-Quran dan Sunnah. Berani tuan-tuan dan puan-puan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jujur dan menyampaikan kalam Allah? Berani? Tidak, bukan? Jadi hari ini jangan doa ambil saja. Oh, ada doa, ada tulisan Arab, tulisan bacaan Quran dilipat dengan kain kuning macam-macam, buka, oh ini doa apa? Doa mukjizat. Bagus doa ini. Saya dapat daripada Datuk ni. Saya pernah dipanggil seorang jutawan. Dia ada kapal laut yang sebesar Quartus ni, ada kapal laut. Pernah dibawa untuk acara agama ke atas. Sampaikan dipanggil saya, jemput saya, jauh jumpa dia. Semata-mata dia kata dia ada khazanah daripada Datuk nenek moyang dia. Itulah kitab tulisan atuk dia, ya? Baca ini 1000 kali, baca ini 1000 kali. Atuknya kebal, atuknya panglima perang. Subhanallah, ya? Tidak boleh. Tadi kita dah faham unsur zamani, unsur makani, ya? Tidak boleh suka-suka. Contoh macam contoh doa masuk talas macam mana? Allahumma barik lana, bukan? Allahumma lakafumtu, bukan? Wabi kawan tu lagi mu'ala rizki ka'atak tu lagi rahmatika Allahim, itu doa puasa. Doa masuk talas apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa masuk. Apa maksudnya? Allahumma, ya Allah, ini aku sungguhnya aku a'udzubika, berlindung padamu daripada syaitan jantan, syaitan betina. Bagus tak? Nak makan baca doa tu boleh tak? Kenapa tak boleh? Bagus doa tu. Kenapa tak boleh?
bukan masa dan tempatnya. Faham kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang paling mulia, semulia-mulia lelaki yang memuliakan wanita. Aku adalah lelaki paling mulia di antara kalian. Boleh tak jumpa bini orang, jumpa isteri orang, layan macam isteri sendiri? Boleh tak? Tak boleh, sebab itu bukan isteri kita, betul? Jadi ada penekanan ayat itu pada siapa, benda itu pada mana. Tidak boleh dikeluarkan suka-suka. Tak boleh fikir kita jangan anggap kita ini macam Rasulullah. Faham? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja boleh mengatakan boleh atau tidak. Jangan kata ini bagus, ini baik, ini mantap. Nak baca doa tidur, baca Yasin, baca surah Baqarah, bagus ni. Memang Al-Quran bagus, memang Yasin bagus, tapi tempat dan masanya. Betul kan? Sekarang ini dah faham tentang taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnati. Faham kan? Tak boleh beribadah selagi tak ada rujukan daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah. Baik. Sekarang ini semua orang sudah salat. Sudah salat. Cuba tanyakan pada diri kita peribadi, apakah solat kita sudah kita kaji?